Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Pertama kali saya nak ucapkan tahniah kepada semua pelajar kerana telah berjaya memasuki Politeknik Modisen. Dalam taklimat ini mempunyai 3 kandungan. Yang pertama pengenalan, yang kedua kaedah penilaian dan tata cara rayuan, yang ketiga peraturan peperiksaan dan penilaian. Ini adalah unit peperiksaan Politeknik Modisen iaitu berhadapan dengan Jabatan Perdagangan. Prestasi pelajar bagi sesuatu kursus berdasarkan kepada sistem grade yang mana pencapaian pelajar dinilai menggunakan 2 ukuran. Yang pertama, purata nilai mata ataupun GPA, iaitu purata nilai mata kredit seseorang pelajar bagi sesuatu semester. Grade Point Average. Yang kedua adalah HPNM, himpunan purata nilai mata iaitu CGPA, di mana purata nilai mata kredit seseorang pelajar yang diperolehi di dalam semua semester yang diambil sehingga kini. Di sini saya paparkan sistem grade di Politeknik Modisen. Markah paling tinggi adalah 90 ke 100 iaitu nilai mata 4, di mana grade A+, sangat cemerlang. Kemudian markah 80 hingga 89 nilai mata 4 grade A. Di sini markah lulus adalah 40, di mana nilai matanya 1.00. Grade adalah D. Di bawah markah bawah 40 adalah gagal. Ya. Jam kredit khusus. Setiap kursus mempunyai jam kredit yang tertentu seperti termaktub di dalam dokumen kurikulum dan struktur program yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kurikulum. Contohnya, untuk subjek Communicative English ada 2 jam kredit dan Financial Accounting ada 3 jam kredit. Jam kredit. Jumlah jam kredit yang perlu diambil oleh pelajar bagi setiap semester adalah antara 12 hingga 18 jam kredit. 12 minimum, 18 jam adalah maksimum. Untuk layak dianugerahkan CJ atau diploma, pelajar mestilah memenuhi jumlah jam kredit minimum yang telah ditetapkan bagi setiap program yang diikuti. Bagi diploma pemasaran, pelajar perlu menghabiskan 92 jam kredit. Diploma Akuntansi 96 jam kredit, Diploma Sains Kesetiausahaan 92 jam kredit. Peraturan Am Kaedah Penilaian. Syarat pelajar boleh dinilai prestasinya adalah pertama telah mendaftar pengajian, yang kedua telah mendaftar kursus dan yang ketiga telah mencapai kehadiran 80% bagi aktiviti pembelajaran yang diwajibkan bagi sesuatu kursus. Jadi, syarat pertama kamu telah patuhi iaitu kamu telah mendaftar pengajian. Syarat yang kedua, mendaftar kursus, nanti penasihat akademik akan daftarkan kursus untuk kamu untuk semester 1. Untuk semester 2 dan seterusnya, kamu sendiri yang akan mendaftar kursus. Mendaftar kursus. Pendaftaran kursus akan dilaksanakan dalam tempoh 7 hari dari tarikh rasmi sesi pengajian bermula. Untuk semester ini, penasihat akademik akan membantu kamu untuk mendaftarkan kursus. Hanya kursus yang didaftarkan sahaja yang akan dinilai prestasinya. Pelajar perlu tahu dan pastikan apakah kursus yang didaftarkan bagi setiap semester. Terdapat 2 jenis kursus. Yang pertama, kursus yang tiada peperiksaan akhir, iaitu dinilai secara 100% penilaian berterusan. Contohnya, Community English 1, Digital Entrepreneurship, Nilai Masyarakat Malaysia. Jadi, kursus ini akan dinilai sepenuhnya melalui penilaian berterusan. Yang kedua, kursus yang ada peperiksaan akhir. Kursus ini akan dinilai secara penilaian berterusan dan peperiksaan akhir. Contohnya PB 50% dan PA 50%. Contoh kursus itu adalah Financial Accounting 1 dan Financial Accounting 2. Menambah kursus. Pelajar boleh menambah kursus dengan syarat tidak melebihi jam kredit yang telah dibenarkan bagi semester berkenaan.
Penambahan kursus boleh dibuat dalam minggu ketiga hingga minggu ke-6 sesi pengajian sahaja setelah mendapat nasihat dan sokongan daripada penasihat akademik serta kelulusan ketua jabatan. Menggugur kursus. Pelajar boleh menggugur sesuatu kursus dengan syarat jumlah jam kredit tidak kurang daripada 12 jam kredit. Jadi mungkin kalau kamu rasa tak boleh bawa satu subjek tu, kamu boleh gugurkan kursus tersebut. Pengguguran kursus juga boleh dibuat dalam minggu ketiga hingga minggu ke-6 sesi pengajian sahaja setelah mendapat nasihat dan sokongan daripada penasihat akademik serta kelulusan ketua jabatan. Tapi pelajar dinasihatkan supaya tidak gugurkan kursus tersebut. Boleh kamu ambil semua kursus yang telah ditawarkan bagi semester berikut. Mengikuti kursus. Pelajar perlu mengikuti sepenuhnya aktiviti pembelajaran bagi kursus yang telah didaftarkan. Jadi pelajar perlu masuk kelas untuk belajar. Dan kalau ada kuis, ujian, tugasan, tulis, mesti ambil. Semua itu adalah markah bagi kamu. Pastikan kamu masuk kelas sepenuhnya. Ya. Jadi bila kelas online ni, pastikan kamu masuk dalam kelas. Ya. Mesti berada depan komputer dan masuk kelas seperti masa yang telah ditetapkan. Jadi saya tak naklah kamu on komputer kamu tapi kamu pergi tempat lain. Jadi pastikan kamu masuk kelas sepenuhnya. Untuk bolehkan penilaian bagi aktiviti pembelajaran yang dilaksanakan oleh pelajar diambil, kehadiran bagi kuliah atau amali sesuatu mestilah lebih daripada 80%. Mengulang kursus. Jika pelajar telah gagal sesuatu kursus dalam semester semasa, maka pelajar perlu mengambil semula kursus berkenaan pada semester berikutnya. Pelajar perlu mengikuti semula aktiviti-aktiviti pembelajaran bagi kursus yang gagal sepenuhnya. Jadi jika ada pelajar yang gagal kursus tersebut, maka dia perlu ikut semula kelas tersebut, perlu ambil semula kuis, tugasan dan segala penilaian berterusan yang telah ditetapkan. Bilangan kali boleh sesuatu kursus adalah sebanyak 3 kali sahaja. Jadi, jika pelajar gagal setelah mengambil kursus kali ketiga, maka pelajar akan gagal dan diberhentikan. Pindahan kredit. Pelajar boleh memohon kelulusan pindahan kredit bagi mana-mana kursus jika ianya setara dengan kursus-kursus di politeknik dalam tempoh 3 minggu semester pertama perkuliahan. Ini contohnya pelajar daripada politeknik yang lain berpindah ke Politeknik Polisen ataupun pelajar yang telah mengambil sijil. Jadi sila berjumpa dengan penasihat akademik. Hanya ketua jabatan akademik sahaja yang boleh meluluskan permohonan pindahan kredit. Jam kredit bagi kursus yang mendapat pindahan kredit tidak akan diambil kira dalam pengiraan PNN dan HPNM. Namun ia akan diambil kira bagi menentukan jumlah jam kredit terkumpul untuk tujuan menamatkan program. Kategori keputusan penilaian. Yang pertama, kedudukan lulus penuh. Yang kedua, kedudukan baik. Yang ketiga, kedudukan bersyarat. Yang keempat, kedudukan gagal dan diberhentikan. Jadi, kamu kena dapat setiap semester kedudukan baik. Ya. Kategori keputusan penilaian. Kedudukan lulus penuh ini adalah bagi pelajar semester akhir yang mendapat HPNM bersamaan atau lebih daripada 2.0 dan memenuhi syarat-syarat layak dianugerahkan sijil atau diploma. Kedudukan baik. Pelajar yang mendapat HPNM bersamaan atau lebih daripada 2.0 selain daripada pelajar semester akhir. Jadi pastikan setiap semester kamu perlu berada dalam kedudukan baik. Iaitu HPNM bisa lebih daripada 2.0. Kemudian kedudukan bersyarat. Pelajar yang dapat HPNM bersamaan atau lebih daripada 1.60 dan kurang daripada 2.0. Kategori keputusan penilaian. Kedudukan gagal dan diberhentikan. Iaitu HPNM kurang daripada 1.60
PNM kurang daripada 1.0 kecuali pelajar semester akhir. Yang ketiga, gagal sesuatu kursus sebanyak 3 kali termasuk peperiksaan akhir khas atau penilaian khas atau semester pendek. Yang keempat, mendapat keputusan kedudukan bersyarat KS sebanyak 3 kali berturut-turut, tidak termasuk semester pendek. Kemudian gagal kursus latihan industri sebanyak 2 kali, telah melampaui tempoh maksimum pengajian sesuatu program, iaitu 9 semester. Ini adalah contoh slip keputusan penilaian pelajar. Ya? Okay. Jadi, keputusan pelajar ni adalah cemerlang, bagus, 3.85. Jadi, bila kamu dapat keputusan semester 1, inilah contoh dia. Ya? Okay. Contohnya macam mana nak dapatkan PNM. Jadi, ini adalah contoh slip keputusan pelajar semester 1. Jadi, penilaian accounting 1, jam kredit 3, grade A, nilai mata 4. Jadi, 3 kali 4, 12. Kemudian, contoh computer application in accounting, dia dapat A juga, jam kredit 3. So, 3 kali 4, 12. Kemudian, untuk mendapatkan PNM, campurkan 12 mata kredit ni dijumlahkan. 12 tambah 12 tambah 12 tambah 11.01 tambah 6.66 tambah 8. Kemudian bagikan dengan jam kredit iaitu 16. Jadi nilai PNM dengan HPNM ada 3.85. Sama sebab kamu berada dalam semester pertama. So PNM dengan HPNM adalah sama. Okey. Ini adalah contoh keputusan pilihan pelajaran semester 2. Ya. Okay. Macam mana nak dapat PNM? Masih guna konsep yang sama, iaitu mata kredit, jumlah mata kredit dibagikan dengan jam kredit. Jadi dia akan dapat 3.88. Untuk HPNM adalah jumlah mata kredit semester 1 iaitu 6.67 tambah jumlah mata kredit semester 2 iaitu 66, kemudian dibagikan dengan jumlah jam kredit semester 1 tambah jumlah jam kredit semester 2. Ya. Jadi nanti HPNM akan dapat 3.87. Ya. Okay. Jadi maksudnya untuk mendapatkan HPNM yang tinggi, pastikan setiap semester kamu perlu dapat PNM yang tinggi. Ya. Ini adalah contoh slip keputusan pelajar semester akhir. Jadi di sini keputusannya dia akan tulis lulus penuh. Ya. Kemudian dia akan tulis kat situ tamat pengajian. Ya. Ini adalah contoh dia. So PNM kita akan ambil nilai HPNM 3.01. Ya. Jadi ini adalah bila berada pada semester yang terakhir. Perbaiki kredit. Hanya pelajar yang dapat grade pencapaian minimum, C-, D+, dan D dibenarkan untuk mengulang kursus. Pelajar dibenarkan membaiki grade kursus hanya sekali sahaja sepanjang pengajian. Pelajar yang mengulang kursus wajib mengikuti semula kuliah dan semua penilaian kursus sepenuhnya sepanjang semester. Pelajar yang ingin memperbaiki kursus perlu mengambil kursus tersebut pada mana-mana semester berikutnya termasuk semester pendek. Keputusan bagi pelajar yang memperbaiki grade kursus akan diambil kira dari grade terbaik. Pelajar yang dapat keputusan KS digalakkan mengulang kursus yang lulus bersyarat. Tempoh pengajian merupakan tempoh minima dan maksima bagi sesuatu program sepenuh masa. Jadi diploma tempoh minimum 5, tempoh maksima adalah 9 semester. Tempoh pengajian. Pelajar yang dikenakan tindakan terdisiplin, itu digantung pengajian mengikut Akta 174 adalah termasuk di dalam pengiraan tempoh pengajian. Pelajar yang menangguh pengajian dan diluluskan oleh pengarah politeknik tidak termasuk di dalam pengiraan tempoh pengajian.
Rayuan, ya. Pelajar mempunyai hak untuk membuat rayuan ke atas keputusan penilaiannya. Jadi bila kamu dah dapat keputusan peperiksaan kamu, kalau kamu tak puas hati, kamu boleh buat rayuan, ya. Rayuan hendaklah dibuat secara atas talian melalui platform yang telah disediakan oleh unit peperiksaan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh keputusan rasmi. Rayuan hendaklah disertakan dengan alasan-alasan yang munasabah dan bukti-bukti berkaitan. Terdapat dua jenis rayuan. Yang pertama, rayuan keputusan kepada pelajar yang berstatus gagal dan diberhentikan, gagal berhenti, mereka dikenakan bayaran RM50. Yang kedua, rayuan semakan semula skrip jawapan. Dikenakan bayaran RM25 bagi setiap kursus yang ada peperiksaan akhir sahaja. Peraturan peperiksaan dan penilaian. Syarat kelayakan untuk menduduki peperiksaan akhir. Yang pertama telah mendaftar pengajian, yang kedua telah mendaftar kursus, yang ketiga telah menghadiri 80% atau lebih kuliah amali bagi jangka masa ditetapkan. Jadi pastikan kehadiran kamu mesti lebih daripada 80% untuk membolehkan kamu menduduki peperiksaan akhir. Peratus kehadiran dikira berdasarkan jumlah kehadiran sebenar dalam jam bagi jumlah kehadiran sepatutnya dalam jam kali 100%. Pelajar yang tidak memenuhi 3 syarat yang dinyatakan yang tadi itu, pelajar tidak layak untuk menduduki peperiksaan akhir. Pelajar akan diberi grade F iaitu gagal dengan nilai mata 0.0 bagi kursus yang berkenaan dan pelajar dianggap telah mengambil dan gagal kursus tersebut. Jika syarat kelayakan menduduki peperiksaan akhir adalah juga terpakai untuk kursus yang dinilai secara penilaian berterusan sahaja. Jadi kalau subjek itu tak ada penilaian akhir, hanya penilaian berterusan sahaja, tiga syarat tadi itu pun terpakai, iaitu mesti cukup kehadiran 80%. Kehadiran semasa peperiksaan. Pelajar wajib menduduki peperiksaan akhir bagi kursus-kursus yang ditetapkan kecuali, maksudnya di bawah ini pelajar boleh tidak hadir peperiksaan akhir disebabkan perkara di bawah. A. Mendapat kebenaran bertulis daripada pengarah politeknik. Contohnya pelajar perlu hadir sukan dan sebagainya semasa hari peperiksaan dijalankan. B. Mempunyai alasan yang munasabah dan hendaklah dimaklumkan dengan segera kepada penasihat akademik. Contohnya, pada hari peperiksaan tersebut ada kematian ahli keluarga terdekat. C. Sakit dengan menyertakan surat akuan doktor sebagai bukti. MC kerajaan atau hospital swasta sahaja. Jadi, hari peperiksaan tersebut pelajar sakit. Tapi, perlu sertakan MC kerajaan atau hospital swasta sahaja. Dihalang dari menduduki peperiksaan kerana digantung tindakan tata tertib mengikut Akta 174. Kehadiran semasa peperiksaan. Pelajar tidak menghadiri peperiksaan akhir dengan alasan dinyatakan A hingga C, semua markah penilaian berterusan akan diambil kira. Pelajar yang tidak menghadiri peperiksaan tanpa sebab atau digantung pengajian akan diberi grade F dengan nilai mata 0.00 bagi kursus berkenaan. Pelajar dikira telah mengambil dan gagal kursus berkenaan. Jadi jika syarat A hingga C itu pelajar tidak dapat hadir peperiksaan akhir, maka perlu maklumkan kepada penasihat akademik secepat mungkin. Jadi pelajar ini akan diberi peperiksaan khas, iaitu di luar waktu peperiksaan akhir. Okay. Akibat cubaan meniru, memberi tiru. Ya. Amaran atau dimasukkan markah peperiksaan akhir bagi satu kursus atau semua kursus. Jadi, pelajar yang memberi tiru atau yang cuba meniru akan diberi hukuman. Peringatan. Setiap semester bila dapat keputusan periksa, kamu perlu cetak slip peperiksaan setiap semester dan buat salinan dan simpan. Dan buat senarai semak khusus yang perlu diambil untuk semester depan
dan berjumpa penasihat akademik. Ya. Ini yang perlu kamu buat. Ya. Pastikan kamu cetak slip peperiksaan kamu ya, bagi setiap semester. Okay, penganugerahan. Lulus semua kursus yang ditetapkan bagi program berkenaan. Semua kursus yang kamu ambil perlu lulus. Kemudian mendapat HPNM bersamaan atau lebih daripada 2.0. Mempunyai sepenuhnya jumlah jam kredit ditetapkan bagi suatu program. Jadi maksudnya semua kursus telah diambil, jumlah jam kredit perlu cukup. Iaitu contohnya diploma akuntansi 56 jam kredit. Ya. Telah diperakui oleh Lembaga Peperiksaan dan Penganugerahan Sijil atau Diploma Politeknik. Arahan Am Peperiksaan Akhir dan Kaedah Penilaian edisi 6 Jun 2019. Buku Arahan Peperiksaan dan Kaedah Penilaian edisi 6 Jun 2019. Jadi kamu boleh tengok dekat lampang web ni ya. Jadi contoh buku ya, Arahan Peperiksaan dan Kaedah Penilaian Diploma. Jadi buku ni, apa yang saya terangkan tadi berada dalam buku ni. Jadi buku ini kebiasaannya penasihat akademik akan bagi pada setiap pelajar. Okay. Ini adalah portal pelajar. Portal ini yang selalu kamu akan gunakan. Ya. Ini adalah dipanggil SPMP Politeknik PD. Ini dia punya website. Ya. Jadi bila kamu nak tengok keputusan peperiksaan kamu, nak cetak, nak daftar kursus. Jadi ini adalah laman web yang kamu, portal pelajar yang kamu akan gunakan. Jadi nombor kad pengenalan, kata laluan. Jadi pastikan kata laluan ni adalah rahsia. Jangan beritahu pada kawan-kawan. Ya. Ini adalah website unit peperiksaan Poli-PD. Di sini kamu boleh lihat soalan-soalan semester lepas. Okay, taklimat saya semakin habis. Jadi, saya ucapkan selamat berjaya kepada semua pelajar. Jadi, saya nak beri beberapa tips untuk berjaya. Yang pertama, niat datang ke Politeknik kena betul. Ya? Kamu datang ke Politeknik kerana hendak menuntut ilmu. Bukan disebabkan tak ada tempat lain nak belajar ataupun dipaksa oleh ibu bapa. Ya, bila kamu niat betul, insya-Allah Allah akan mudahkan bila kamu nak belajar. Yang kedua, kamu kena fokus belajar. Ya. Jadi masuk kelas tepat pada masanya. Kemudian bila kelas dimulakan, pastikan kamu berada di depan laptop atau handphone, masuk kelas sepenuhnya. Ya. Jangan kamu buka handphone kemudian kamu pergi tempat lain. Sebab sekarang ni kamu belajar online, jadi pencara tak nampak kamu apa yang kamu buat. Ya. Jadi kamu kena fokus. Ya. Kalau tak faham, tanya. Jadi apa kerja yang pensyarah buat, sila buat. Ya. Dan yang ketiga, segala nasihat pensyarah kena dengar. Ya. Pensyarah tegur. Kerja yang diberi perlu buat. Siapkan pada masanya. Ya. Okey. Yang keempat, jadi walaupun kamu sibuk di rumah dengan kerja-kerja kelas, ya. Bila ada masa lapang, tolong ibu bapa buat kerja di rumah, ya. Okey, bila nanti kamu berada di kampus pula, bila ada setiap minggu mesti telefon keluarga sekurang-kurangnya sekali. Ataupun boleh WhatsApp adik keluarga. Ya. Dan yang kelima, memang kena fokuslah belajar. Ya. Bila belajar, memang belajar. Jangan bila berada di Politeknik Polisen, jadi laut dekat je dengan Politeknik ni. Jangan kamu sibuk nak berjalan aja. Ya. Okay. Yang seterusnya, bagi yang pelajar Islam, pastikan solat 5 waktu cukup. Ya, mesti wajib naikkan 5 waktu. Ya. Jangan tinggal. Walau sibuk macam mana pun, kerja banyak ke, tak sihat ke, solat wajib buat 5 waktu. Ya, sehari semalam. Kemudian kalau ada masa lapang, tambah dengan solat sunat, solat hajat, solat duha. Ya. Okey. Itu sahaja. Terima kasih.